25. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Allah menyatakan di dalam suratul Baqarah ini ayat yang ke-255. Allah menyatakan siapakah yang dapat memberikan syafaat pada hari akhirat besok melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirat besok tuan-tuan, manusia akan mencari pertolongan. Manusia akan cari siapa boleh tolong dia. Akhirat besok tuan-tuan, pada hari itu Allah menyatakan pada hari akhirat besok tidak berguna segala harta. Yauma la yanfa'u malun. Hari yang tidak berguna segala harta. Wala banun. Hari tersebut anak tak boleh tolong ayah. Tuan-tuan, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sekeping hati yang salim, yang sejahtera, imannya mantap, ya, iman sejahtera, maka barulah akan ada syafaat yang dapat membantu mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, akhirat besok golongan-golongan kufar ini mereka nak supaya ada orang tolong mereka. Ya. Di hari akhirat besok ni orang-orang yang kafir nak minta tolong daripada pemimpin-pemimpin mereka, patung-patung mereka. Allahu akbar tuan-tuan. Hari akhirat besok ni masing-masing pakak cari, ya. Dalam surah An-Najm ayat yang ke-26 Allah sebut wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya, Allah sebut, dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka itu sedikit pun tidak berguna kecuali setelah Allah izinkan untuk diberikan bagi orang-orang yang dikehendaki dan juga orang-orang yang diridainya. Ya tuan-tuan, orang musyrik mengharapkan syafaat daripada malaikat, kan? Mengharapkan, padahal mereka tidak beriman dengan malaikat. Orang musyrik mengharapkan syafaat daripada tokong-tokong, patung-patung yang mereka sembah, padahal Allah Ta'ala menempelak. Dalam suratul Najmi ini Allah kata, jangankan patung-patung kamu, malaikat yang banyak tu pun aku tak benarkan bagi syafaat. Malaikat-malaikat yang banyak itu pun tidak diberikan keizinan untuk memberikan syafaat kepada golongan-golongan musyrik. Allahu akbar. Tuan-tuan, sebab itulah kita kena ingat syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala akan memberikan syafaat itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Thaha ya Allah sebut yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Tuan-tuan, pada hari tersebut Allah kata hari akhirat ni tidak ada lagi orang boleh bagi syafaat, tak berguna pertolongan orang melainkan syafaat yang diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha Pemurah, ya, Allah yang memberikan keizinan, baru Allah Ta'ala benarkan, ya, baru Allah redha, ya, syafaat. Di sidang jemaah rahimakumullah, syafaat ni apa tuan-tuan? Ya, syafaat ni iaitu tuan-tuan dalam bahasa kita lah, Pak ini layak dah tapi tak ada kabel tak lepas contohnya. Maka dia pun hantarlah surat tu permohonan rayuan kepada orang yang tertentu. Orang tu kata tak apa, nanti saya call contohnya. Maka dapatlah anak dia masuk sekolah berasrama, contoh tu kabel. Ada orang minta jawatan tu anak dia memang layak, tapi ramai lagi yang layak. Maka dengan sebab kabel-kabel ni, kawan tu pun belah-belah dapatlah juga, contoh. Dalam dunia tuan-tuan, syafaat dalam dunia ni kalau diberi pada orang tak layak, haram dan berdosa, kan? Tapi akhirat besok tuan-tuan, di hari akhirat besok
kita sangat-sangat memerlukan kepada syafaat. Sebab kita ni bukanlah rasul, kita bukanlah nabi, dan kita pun belum tentu wali. Tuan, kita mungkin ada anak perempuan boleh jadi wali nikah lah, boleh jadi. Ya tuan-tuan, kita ni akan mati, dan belum tentu kita mati dalam keadaan pahala kita terlalu banyak. Belum tentu. Boleh jadi kita mati tuan-tuan, pahala dengan dosa dekat sama banyak. Boleh jadi tuan-tuan, pahala sikit, dosa banyak. Allahu Akbar. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok depan kubur Nabi SAW ada satu khat yang besar. Dia tulis situ kat dinding, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kan ada khat tu, kalau tuan-tuan perasan lah. Dan kita tak perasan, sebab itu belah sebelah kanan kubur Nabi, sebelah kiri kita duk tengok kubur Nabi kan. Masa beratur tu cuba tengok sebelah depan tu, dia ada satu khat besar, dia tulis, syafaat aku nak bagi kepada orang-orang yang mengerjakan dosa besar di kalangan umat aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jadi syafaat ini Allah bagi kepada orang-orang yang tertentu, ya, supaya dapat tolong dia. Tuan-tuan, hamba-hamba yang beriman di padang mahsyar memerlukan beberapa syafaat. Ni orang beriman. Orang kafir tuan-tuan, dia lagi perlu tapi tak dapat. Orang beriman ni dia perlukan banyak tempat, banyak syafaat. Antara syafaat dia ulama sebut, waktu nak kena timbang. Tuan-tuan, kita nak balik daripada Mekah Al-Mukarramah. Perasan tak, kadang-kadang kita nak juga syafaat daripada Bangla yang angkat beg kan. Dia tak kira sangat, contohnya lah kan. Kadang-kadang dia telur akad apa semua, dia pakai lepas lah 31 kilo kan. Patutnya 30 kilo, 1 kilo kena bayar. Dia main tolak je, contohnya. Lepas lah tuan-tuan kan. Jadi kadang-kadang dalam dunia ni pun kita nak syafaat ketika timbang-timbang ni. Orang beli derian tuan-tuan. Beli derian. Derian tu sekilo RM15 tuan-tuan. Tapi penjual derian tu kata tak apa, kita kira lebih kurang je kan. Dia timbang-timbang patut bayar RM55, ada RM50 sudah. RM5 kira settle. Tuan, tu nak cerita timbang apa ada syafaat dia dalam dunia ni, maka kita dapat untung RM5 dalam dunia. Tuan, akhirat besok bila ditimbang amal, masa tu kita sangat takut, sangat berdebar. Tengok-tengok tuan-tuan, timbangan kita 51 saja. 51 tu jahat. 49 baik. Allahu Akbar. Kita ada kekurangan 2% lagi tuan-tuan. Patut terbalik. Masa tu kita confirm masuk neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Maka masa ni kita sangat berharap supaya yang 2% tadi terbalik. Masuk sebelah baik. Kita sangat memerlukan syafaat. Ketika timbang, ketika nak menyeberang titian sirat, tuan-tuan, orang duduk di tepi titian sirat, dia nampak orang depan jatuh. Titian sirat ni tuan-tuan, kalau kita boleh bayangkan, kita duduk di satu tempat, jambatan gantung. Yang jambatan itu, kata Profesor Datuk Dr. Arundin, susah nak lalu ibarat kita lalu di atas selai rambut di belah 7. Ini bukan jabatan tu sesuatu, ibarat. Kalau tuan-tuan lalu jabatan besi pun tuan-tuan, bergoyang-goyang tuan-tuan, risiko jatuh tinggi. Tu sekarang kadang-kadang kita buat program untuk budak-budak camping, kan ada merentasi jabatan besi, merentasi sungai. Saya try masa di Raub Pahang tu, tak lepas saya tuan-tuan. Jabatan tu besi kan, saya pegang tu bergoyang, tak berani pergi tuan-tuan. Budak-budak lepas, ustaz dia tak lepas tuan-tuan. Allahu Akbar. Kan kita dah tak semacam dulu kan, budak-budak dia cekak, dia boleh jalan laju sampai seberang sana. Itu satu ibrah. Ini dunia jabatan, dunia merentasi sungai, bawa dia anak sungai. Taklah tinggi jabatan sungai je tuan-tuan. Camp tu kita tak lepas.
Ustaz Syawai tak jatuh, pernah patah balik, tuan-tuan. Tapi ustaznya tak lepas, anak muridnya lepas, tuan-tuan. Begitulah titian di hari akhirat. Tuan-tuan, ini pakai tali daripada besi, ya tuan-tuan. Besi yang kabel tu, besi kabel kuat, budak-budak berdiri boleh berjalan sampai laju. Ada yang laju. Kita duduk situ pun kita dapat ibrah, ya Allah. Lalu titi ni, jambatan ni, ada yang slow, ada yang takut, ada yang menjerit, ada yang relax sampai ujung sana. Bergantung kepada bakat talent masing-masing. Itu dunia. Akhirat bergantung kepada amal. Nabi kata ada yang lari sepatah kilat, ada yang merangkak-rangkak sampai, kan? Ada yang kata Nabi SAW, dia jalan sampai tengah jatuh. Na'udzubillah. Ada yang jalan-jalan dikait oleh duri-durinya jatuh ke bawah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Lepas tu nak seberang titian sirat pun perlu kepada syafaat. Lagi ada yang dah jatuh kena masuk dalam neraka, nak minta keluar, perlu syafaat. Tuan-tuan, ada syafaat nak upgradekan kediaman dalam syurga. Orang ahli syurga masuklah syurga, dia lama-lama dia boring dengan syurga yang dia duduk tu. Dia tengok orang lain lebih dahsyat, dia nak syurga upgrade, tuan-tuan. Dia nak upgrade. Macam tuan-tuan duduklah dunia, tak ada kerja, tiba-tiba tuan-tuan pergi tambah dapur, tak ada kerja. Padahal makin kurang anak, tambah dapur buat apa? Perangai manusia, tuan-tuan. Sungguh kan tuan-tuan, pelik. Saya suka pelik tengok orang pencen tambah posh lah. Pencen nak kata bodoh, profesor. Nak kata bodoh, tak contoh kan sebagai doktor buat. Ni cerita orang lain. Kadang-kadang kan dia sebut dah, saya pencen ustaz, tinggal 2 beranak je. Habis kau tambah posh buat apa? Sebab dia dapat duit banyak kan. Dia tak tahu nak buat apa lagi, tambah dapur. Kadang-kadang dia renovate sini. Nak buat apa renovate? Tak ada kerja, duit banyak kan. Ada tuan-tuan. Perangai dia boring. Dengan bentuk rumah yang lama tu, dia pergi tambah tiang Roman sana, Roman sini. Padahal nak mati dah tuan-tuan. Lepas becek mati ya tuan-tuan. Kita lepas becek jangan fikir kita boleh kahwin dulu. Jangan duk fikir lepas becek kahwin dulu. Tak tentu tuan-tuan. Masa tengah muda terang tantang pun takut, tambah becek lagi takut. Tak payah. Tak kan? Allahu Akbar. Kita becek kena fikir aku bakal jenazah. Aku bakal jenazah. Tapi manusia gitulah tuan-tuan. Dia boring kan. Dia boring. Ada yang jenis lepas becek jalan kan. Ada macam-macam perangai gitu. Jadi bila kita duduk dalam rumah, kita nak ubah kan penampilan rumah, bentuk gitu gini. Orang duduk dalam syurga pun sampai satu tahap, syurga ni tempat yang penuh dengan nikmat. Dia tengok nikmat orang, dia nak, tuan-tuan kan, dia nak tambah upgrade. Ni syurga dia tak sama dengan syurga orang di atas. Dia nak, macam mana nak? Masa tu dia perlu kepada syafaat daripada baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, Al-Imam Al-Qurtubi ketika menguraikan suratul Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, siapakah yang boleh memberikan syafaat malaikat dengan izin Allah? Maka kata Imam Qurtubi, yang Allah Ta'ala izinkan untuk memberi syafaat ini ialah para nabi, orang-orang siddiqin, syuhada, ya, ulama as-salihin dan sebagainya, para malaikat, ya, orang-orang yang boleh memberikan syafaat berdasarkan kepada kelebihan yang ada kepadanya. Nanti kita uraikan sikit-sikit tuan-tuan pada pagi ni, ya, siapa yang boleh diberikan keizinan untuk memberikan syafaat. Baik, yang pertama tuan-tuan, yang dibenarkan untuk memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat besok tidak lain tidak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, dalam sepatah hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Majah, dan juga ada dalam tafsir At-Tabari, dia sebut ada satu cerita daripada Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu,
Kata dia, Nabi SAW pernah bersabda, ya? Nabi kata, aku disuruh memilih antara aku nak bagi syafaat ataupun dipilih separuh daripada umat aku pukal masuk syurga direct, separuh masuk neraka. Mana satu? Wahai Muhammad, kamu pilih. Separuh umat kamu ni ditawarkan masuk syurga terus, separuh lagi neraka. Ataupun kamu dibenarkan memberikan syafaat, tolong kat sini, tolong kat sana, tolong kat sini. Ini tidak limit, tidak limit. Selagi dia umat kamu, kamu boleh tolong. Ini unlimited. Maka tuan-tuan, Nabi kata aku pilih untuk memberikan syafaat kerana lebih umum dan lebih banyak. Kan? Separuh ni banyak dah, 50%. Nabi kata aku nak kalau boleh tolong berhabis. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi Nabi kata syafaat ini bukan untuk orang-orang utama dari kalangan umat aku. Sahabat Nabi Abu Bakar tak perlu dah syafaat. Sayyidina Umar tak perlu dah. Bilal Ibn Rabah ni tak perlu dah, tuan-tuan. Ya, orang-orang ni orang yang tak perlu dah syafaat Nabi, tuan-tuan. Nabi jamin dah masuk syurga ni, kan? Nabi kata aku dengar tapak kaki Bilal Ibn Rabah jalanlah syurga. Nak perlu syafaat apa lagi? Orang-orang yang ni tak perlu dah, tuan-tuan. Hak mati syahid syuhada tak perlu dah. Tapi kata Nabi, syafaat ni untuk orang banyak dosa, orang banyak maksiat, ya, orang yang berlumuran dengan noda dan maksiat ni. Nabi kata li ahlil kabair. Syafaat ni kepada orang-orang yang melakukan mungkar dan maksiat. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada satu hadis yang lain yang Nabi SAW sebut, ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, tuan-tuan, sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata, dia kata likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi-nabi ni ada doa yang Allah Ta'ala makbulkan. Dan nabi-nabi ni dah minta dalam dunia. Bila Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, tuan-tuan, 950 tahun berceramah, akhirnya dia marah kepada kaum dia. 950 tahun, tuan-tuan, bayangkan sabarnya Nabi Nuh berdakwah siang malam. Kaum dia makin hari makin kuat menentang dakwah. Sampai satu masa Allah suruh Nabi Nuh alaihissalam ni minta apa nak minta. Nabi Nuh gunakan, ya Allah binasakan kaum aku yang tidak nak beriman ni. Allah binasakan semua kaum dia. Lepas tu tuan-tuan, di padang mahsyar besok, bila manusia berkumpul di padang mahsyar, masa tu hisab tidak dijalankan lagi. Kumpul je. Ramailah manusia pergi kat Nabi Nuh ni. Wahai Nabi Nuh, doalah supaya Allah Ta'ala cepatkan hisab. Penat dah menunggu-nunggu, kan? Sebab menunggu itu satu penyeksaan. Diseksa manusia dengan tunggu-tunggu di padang mahsyar. Nabi Nuh kata, itu bukan bahagia aku. Aku dulu dalam dunia aku dah minta dah supaya Allah binasakan kaum aku, dan aku takut itu juga satu kesalahan. Risau, tuan-tuan, Nabi Nuh alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi kata setiap Nabi dah guna dah doa tu. Aku tukar, kata Nabi. Aku memilih, ya, supaya Allah Ta'ala tukar jadi syafaat kepada umat aku pada hari akhirat. Allahu Akbar. Hebatnya Nabi, ya tuan-tuan. Allah suruh dia minta untuk kita. Aku minta, ya, faddakhartuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa ini untuk menjadi syafaat kepada umat aku pada hari kiamat. Di mana syafaat ini hanyalah untuk orang yang meninggal dalam keadaan mukmin dan tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Orang mati kafir, orang mati syirik tak dapat, walaupun dia mengaku umat Nabi. Ngaku saja tak jadi. Dia kena mati dalam keadaan beriman. Mungkin dia banyak dosa, tapi dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, di syafaat Nabi ni ada berapa? Syafaat Nabi ni yang pertama sekali, Nabi kata aku nak bagi syafaat
pada orang yang banyak dosa besar. Nabi akan bagi, tuan-tuan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Nabi kata syafaat aku untuk banyak orang banyak dosa di kalangan umat aku. Sebab tu kita ni yang banyak dosa ni, tuan-tuan, kenalah lagi banyak selawat kepada Nabi SAW. Bahawa kitalah yang sangat-sangat berhajat kepada syafaat Nabi di hari akhirat. Baik, kemudian yang kedua, ulama sebut bahawa syafaat Nabi ni Nabi nak bagi kepada orang-orang yang telah dihisab, kemudian telah ditentukan mereka itu pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ni hadis riwayat Huzaifah ibn Yaman, tuan-tuan. Abu Hurairah dia cerita bahawa Nabi sebut, Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar. Kemudian berdirilah orang-orang yang beriman sehingga syurga itu dekat kepada mereka. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta, wahai Adam, ya Abal Bashar, mintalah kepada malaikat supaya dibukakan pintu syurga, kami nak masuk. Lalu Adam kata, bukankah yang mengeluarkan daripada syurga tu disebabkan dosa-dosa Adam bapa kamu? Syurga ni asalnya kita duduk, tapi sebab aku buat salah, kata Nabi Adam, maka keluarlah aku daripada syurga. Aku tak berhak, tak berani nak minta masuk syurga balik tu. Pergilah jumpa dengan Ibrahim Khalilullah. Lalu ni cerita hadis Nabi ni, tuan-tuan. Maka ramai-ramai pun pergilah bertemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, aku juga tidak berhak. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan, dia rasa salah sebab ada cerita. Dialog dia, benda tu tak salah bagi kita. Nabi Ibrahim rasa macam salah. Apa dia? Bila dia berdialog dengan Namrud, tuan-tuan, Raja Namrud ni tanya dia, siapa yang patahkan tangan-tangan patung berhala? Nabi Ibrahim kata, aku tak kata aku. Aku kata, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Aku ambil kapur, aku sangkut dekat patung yang besar, dan aku kata di depan khalayak ramai bahawasanya yang melakukan adalah patung yang besar ini. Kan? Kalau kita baca ayat tu, tuan-tuan, ayat tu bukan bohong. Ayat sindi, tuan-tuan, kan? Nak bagi orang faham. Kapak duk mana? Kapak duk di tangan patung yang besar. Dia lah buat. Kan? Itu ayat sindi. Maka marah Raja Namrud. Mana boleh patung yang besar ni angkat kapak? Patung kan tak boleh berjalan. Nabi Ibrahim kata, dah tak boleh jalan, sembah apa-apa. Dia nak ajak suruh fikir je, kan? Itu, tuan-tuan, dialog. Kalau ikut tak salah. Tapi Nabi Ibrahim tak pernah cakap bohong, kan? Dan itu pun bukan dia bohong. Ulama kata, kita boleh baca bal fa'alahu, bahkan yang buatnya dia kabirum hadha, yang besarnya yang ni. Kalau kita baca nak bagi ayat tu, tuan-tuan, dia koma dekat situ. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Sebab tu orang baca, tuan-tuan, kena qari-qari, kena berhenti situ, koma. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Jangan bal fa'alahu kabiruhum hadha. Lain makna dia. Bal fa'alahu, bahkan dia yang buat. Kabiruhum hadha, patung besar yang ni. Kan? Tu cara berhenti, tuan-tuan, kan? Kita tonasi suara kita dia jadi lain. Macam tuan-tuan nak cerita, saya makan roti menggali. Saya makan roti menggali. Saya makan roti menggali. Saya lain, tuan-tuan. Saya makan roti menggali bawa rumah, kan? Saya makan roti menggali bawa rumah. Saya makan roti menggali bawah rumah. Mana ayat kita sudah berubah. Jadi kita makan apa tak tahu. Roti menggali ada kat bawah rumah. Saya makan roti menggali bawah rumah. Lain pula mana dia. Itu cerita tonasi suara, tuan-tuan. Tonasi suara tu dia membezakan kat mana nak koma, kan. Lepas tu ada orang, tuan-tuan, dia tak belajar bab koma ni.
Kadang-kadang dia khutbah pun jadi cerita lain. Kita tengok dia koma salah kan. Itu kadang-kadang kita nak sempat-sempat. Dia tuan-tuan, Nabi Ibrahim kata aku ni tak berhak lah nak minta aku. Kamu pergi jumpa Nabi Isa lah. Nabi Isa pun kata aku tak berhak juga sebab ramai orang syirik menggunakan nama aku. Nabi Isa ni dia tak pernah aja umat dia syirik. Sembah patung, buat patung, Mary apa semua tak pernah kan. Aku tak pernah aja, tapi ramai orang guna nama aku. Tuhan Yesus kan. Aku tak berhak, tak layak. Pergi jumpa Nabi Muhammad. Lalu mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila orang datang minta, maka tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, memakbulkan permintaan tadi dan Nabi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diri minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tuan-tuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk memberikan syafaat. Tuan-tuan, Allahu akbar. Ni tuan-tuan ni cerita bagaimana Nabi minta supaya dipercepatkan hisab. Ya, Nabi Muhammad minta supaya ada di antara umat dapat masuk ke syurga walaupun hisab mereka itu banyak sebelah yang maksiat, tapi ditimbang semula, ditambah sebelah yang baik dan akhirnya dimasukkan. Ya, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan sentiasa memberikan syafaat. Aku akan sentiasa memberikan syafaat. Ni hadis riwayat Tabrani. Sehinggalah dia kata buku catatan tentang orang-orang yang telah dikirim ke neraka itu, sehingga malaikat kata tak ada dah umat Nabi Muhammad, tak ada dah. Aku akan minta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buku catatan rekod masuk tu sampai malaikat kata habis dah wahai Muhammad, habis dah umat kamu ni, semua pakat masuk syurga belaka. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Dan ada hadis riwayat Tabrani lagi, kata Nabi, aku akan terus memberikan syafaat sehingga Tuhan panggil aku, sehingga Allah panggil aku dan Allah tanya, "Hei Muhammad, adakah engkau telah redha?" Baru aku stop. Aku akan jawab, "Ya Allah, ya Tuhanku, sekarang aku redha." Tak ada dah umat aku yang ada dalam neraka. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat, di Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, dia simpan doa dia. Ya tuan-tuan, Allahu akbar, untuk kita ya pada hari akhirat besok. Ya Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang diberikan syafaat ya tuan-tuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kata Abdullah ibnu Amru, ya, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada para sahabat, antara kamu ahlul qiblah, orang beriman ni ada yang akan masuk neraka dengan jumlah yang begitu banyak. Nabi kata jumlah yang la tuhsa, tak mampu kamu bilang, banyak. Allahu akbar. Ramainya yang akan masuk neraka ni kamu tak mampu nak bilang. Sebab kita tak tahu di kalangan kita berapa syurga, berapa neraka, tak tahu. Tuan-tuan, kamu tak mampu bilang kecuali Allah Ta'ala. Disebabkan maksiat kepada Allah, disebabkan kamu tak taat pada Allah. Kemudian Nabi sebut, aku dibenarkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Bagaimana aku nak bagi syafaat? Nabi kata, aku sujud kepada Allah, sebagaimana aku juga tasbih memuji Allah berdiri. Aku sujud, aku puji Allah sampai Allah Ta'ala suruh aku angkat kepala. Di padang mahsyar besok tuan-tuan, Nabi sujud. Masa berdiri pun Nabi duk sebut subhanallah, alhamdulillah, Nabi duk puji Allah. Kemudian Nabi sujud, lamanya sujud Nabi, sehingga Allah kata, ya Muhammad, irfa' ra'saka wasal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Nak minta apa wahai Muhammad? Minta, aku akan bagi. Lalu tuan-tuan, Nabi kata, aku nak bagi syafaat kepada umat aku. Lalu Allah izinkan supaya Nabi memberi syafaat, syafaatmu akan diterima wahai Muhammad. Di tuan-tuan, antara syafaat Nabi ni, Allah Ta'ala izinkan kepada Nabi untuk mengeluarkan orang mukmin
yang dah masuk neraka, daripada neraka masuk balik ke dalam syurga. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ada cerita tuan-tuan. Ni banyak kitab dia sebut cerita ni panjang. Tapi cerita dia kita nak ringkaskan tuan-tuan, iaitu kisah bagaimana malaikat Jibril alaihissalam melawat ke dalam neraka. Dia round, tuan-tuan. Malaikat ni ketua malaikat, dia pergi ke syurga jumpa dengan Nabi, dia pergi ke neraka round. Bila dia round tuan-tuan, muka Jibril ni tak sama dengan malaikat yang jaga neraka. Malaikat yang jaga neraka ghilazun syidadun, kerah, bengis. Tuan-tuan, yang kata malaikat jaga neraka tengok muka pun takut. Bengis tuan-tuan, muka dia. Allahu akbar. Masuk malaikat Jibril, muka dia manis, muka pembawa wahyu. Muka dia tak sama. Jadi bila orang dalam neraka ni tengok, ni malaikat ni bukan malaikat biasa jaga ni. Dia datang tengok, lalu beramai-ramailah bagi salam kat dia. Jibril alaihissalam jawab salam tu. Dan mereka kata, kamu nikah malaikat Jibril? Malaikat Jibril kata, ya, saya malaikat Jibril. Ramai-ramai kata, kamu jumpa tak dengan kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gemuruh tuan-tuan, orang pakat sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing kata, sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ceritakan kepada Nabi, lupakah ia kepada kami umatnya yang sedang berada dalam neraka? Adakah dia seronok, sibuk, bersuka-sukaan dalam syurga sampai lupa kepada kami? Kami juga umatnya, sampaikan salam. Menangis malaikat Jibril ni tuan-tuan. Allahu akbar. Sehingga akhirnya malaikat Jibril jumpa dengan Nabi SAW dan sampaikan salam daripada umat dia yang sedang berada dalam neraka ni. Lalu tuan-tuan, malaikat Jibril sampaikan dan Nabi nangis mendengar ada umat dia yang masih ada tuan-tuan dalam neraka Allah Ta'ala. Allahu akbar. Lalu Nabi pun sujud sekali lagi. Ni cerita Nabi sujud lama sampai Allah kata, ya Muhammad irfa' ra'saka, hai Muhammad angkat kepala kamu. Kenapa sujud? Sebab syurga bukan tempat sujud. Ya, tuan-tuan, tempat sujud dalam dunia. Dalam syurga ni tak ada lagi dah salat 5 waktu. Dalam syurga tempat rehat, tempat kita istirahat. Tuan-tuan, kita sekarang ni penat dalam dunia ni, penat tahajud, penat qiyamul lail, penat berjuang, penat baca Quran, penat sekarang. Jangan penat dalam kubur. Tuan-tuan, Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, Allah suruh Nabi Muhammad minta, maka tuan-tuan, masa tu Nabi minta supaya dikeluarkan umat dia yang masih ada iman dalam hati dia, walaupun seberat zarah, akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi pesan kepada kita, ya, supaya kita ni kena mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, tulus ikhlas. Nabi kata, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang paling bahagia mendapat syafaat aku pada hari akhirat ialah orang yang tulus ketika mengucap la ilaha illallah, ya, daripada hatinya dia masuk Islam. Tuan-tuan, sebab itu kita tak boleh petikai orang masuk Islam ni. Dia masuk Islam, kira Islam lah. Tapi dia dengan Allah saja tahu kenapa dia masuk Islam. Antara dia dengan Allah, kan tuan-tuan. Sebab tu kita ni kena mengucap 2 kalimah syahadah ni, walaupun kita ni keturunan orang Islam, kena ucapkan tulus daripada hati. Tuan-tuan, apatah lagi kalau kita dapat mati di atas 2 kalimah syahadah ini. Man qala la ilaha illallah inda intihai ajalihi dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang mampu mengucap 2 kalimah syahadah ni ketika mati, nak mati boleh kata la ilaha illallah, pasti dia akan dapat masuk syurga. Nampak senang tuan-tuan ni, ucap 2 kalimah syahadah masuk syurga, tapi nak mengucap tu payah. Berapa ramai orang yang kita ziarah tak boleh mengucap.
Kita pergi ziarah orang kawan-kawan kita yang sakaratul maut. Kita ajar di telinga dia la ilaha illallah, dia goyang. Oh, gitu ya tuan-tuan. Tuan-tuan yang selalu uruskan jenazah kan. Orang sakit, doktor-doktor, berapa orang yang terang-terang la ilaha illallah mati. Jangan jumpa tuan-tuan akhir zaman. Tengah-tengah sorok tengok orang main bola, go, pun tumbang tuan-tuan. Ucapan terakhir ialah gol tuan-tuan. Yang sana tak gol, dia gol tuan-tuan. Ada ucapan terakhir karaoke banyak. Tengah duk menyanyi tuan-tuan, tiba-tiba diserang serangan jatuh mati. Ucapan terakhir zindagi, nyanyi lagu Hindustan. Allahu Akbar. Oh, jangan main-main. Betul ulama dulu nak cakap pun takut. Dia takut sebab ucapan itu boleh jadi ucapan terakhir dia. Kan? Batu selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, ada satu amalan ya yang mudah untuk dapat tapi susah nak buat. Kan? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah nak dapat syafaat Nabi. Ya tuan-tuan, satu hari Abdullah ibn Amru ya, dia bagi tahu, dia kata Nabi SAW bersabda. Maksudnya, kata Nabi, apabila kamu mendengar muazzin melaukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi, ucapkan sama seperti apa yang muazzin cakap. Senang kan tuan-tuan? Tapi ada juga yang muazzin azan dia sembang. Payah juga tuan-tuan. Orang tua-tua yang samsingnya, budak-budak dia hanya orang tua samsing. Masa tu tanya khabar Ustaz Waras, nak tanya Ustaz pula tu tuan-tuan. Tok Bilal tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam, jangan cakap. Jawab seperti mana Tok Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Jawab satu-satu. Kata Nabi, ucap seperti mana yang diucapkan oleh muazzin. Lepas tu habis je selawat kat aku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tada tutup tu. La ilaha illallah, sambut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Sambung. Ya tuan-tuan, baca sampai habis. Ya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi, selawat kepada aku. Siapa selawat ke aku satu kali, Allah balas 10 kali. Dan mintalah atil wasilah tadi. Siapa minta wasilah selepas daripada selawat tadi, pasti kata dia akan diberikan syafaat. Wasilah ini satu kedudukan dalam syurga yang tidak ada orang boleh dapat tempat tersebut melainkan seorang saja dari kalangan hamba Allah, iaitulah Nabi. Tak kata aku, dah aku berharap aku dapat kedudukan itu. Punyalah tawaduknya Nabi. Ada satu tempat di sisi Allah yang paling hebat dalam syurga, yang seorang je dapat situ, iaitulah manusia paling dekat dengan Allah. Dan aku harap akulah yang akan mendapat tempat tersebut. Nabi tak kata aku, kan? Aku berharap. Jadi mintalah untuk aku dapat. Siapa yang minta wasilah kepada Allah untuk aku, maka pasti akan ku beri syafaat untuknya di hari akhirat. Jangan tinggal tuan-tuan. Amalan mudah kan? Jangan tinggal. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya tuan-tuan. Dan juga ada lagi sahabat Nabi namanya Jabir menyatakan yang sama. Ya. Jabir, Sayyidina Jabir kata serupa. Dia ada riwayat Bukhari. Sama tak tuan-tuan? Baik. Kemudian tuan-tuan, nak dapat syafaat Nabi ni, ada seorang sahabat Nabi tanya. Dia tanya Nabi SAW, macam mana kita nak dapat syafaat Nabi ni? Kata Abdullah ibn Mas'ud, Nabi sebut, orang yang paling berhak mendapat syafaat aku pada hari akhirat besok, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibn Hibban. Tuan-tuan, senang saja nak selawat dekat Nabi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada boleh kan? Tuan-tuan, batu tutup guru kita bagus. Dia nak paksa kita selawat ni, lepas bagi salam, lepas kita ni baca doa, dia tak bagi balik terus, dia suruh buat halaqah kan. Sallallahu ala Muhammad ni. Tuan-tuan, ada orang kata bid'ah ke? Orang ni kaki membid'ahkan orang. Oh tuan-tuan, ada, saya pernah dengar satu orang, Allahu Akbar, dia ni kaki komplit sungguh. Saya pergi singgah satu masjid di Perak, tuan-tuan, singgah solat. Bila singgah solat ni, dia ni boleh tegur orang kampung ni. Orang kampung kan, sallallahu ala Muhammad. Dia kata, inilah termasuk membuang masa, dia kata. Inilah dia kata termasuk membuang masa ni. Takkanlah selawat buang masa, tuan-tuan. Nasib baik dia tak condemn bid'ah lagi, tuan-tuan kan. Allahu Akbar, yang kaki condemn orang ni macam-macam, tuan-tuan. Dia condemn orang kampung. Selawat kan bagus, tuan-tuan. Orang kampung bangun-bangun tu lambatlah sikit. Kan, biasalah ramai orang kampung sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan takkan buang masa. Selawat tak buang masa, baca Quran tak buang masa, zikir tak buang masa. Kita duk tahlil la ilaha illallah, takkan buang masa. Kan, baca surah Yasin takkan buang masa. Ada satu sahabat saya, tuan-tuan, dia ni kaki kondem agak masa belajar sama-sama di Mesir dulu. Dia duk komen orang baca Yasin malam Jumaat. Tok Syekh saya ni Tok Wali ya, tuan-tuan, Syekh Sayyid Ali Abdul Majid. Tuan-tuan tengok selalu datang jadi hakim antara bangsa tilawah tu, janggut panjang tu. Tok guru kami tu, tuan-tuan. Dia senyum Tok Syekh ni. Kan? Dia tanya, ya bani, atilawatul Quran bid'ah ya bani. Kan? Dia tanya lembut je. Kawan ni duk komplain baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Dia kata atilawatul Quran bid'ah ya bani. Takkan orang baca Quran bid'ah anakku. Baca Quran ni, Yasin Quran kan. Takkan bid'ah baca Quran. Senyap budak ni, betul tak? Tuan-tuan pilih lah nak baca Yasin boleh, Kahfi boleh, jangan baca WhatsApp lah. Tuan-tuan, astagfirullahalazim, hak bid'ah dia. Tuan-tuan, dia datang masjid tak nak baca Yasin, dia nak baca WhatsApp, tuan-tuan. Itu bid'ah sungguh, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Dia, tuan-tuan, banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya, tuan-tuan, Nabi ajar dalam sepatah hadis riwayat Tabrani. Seorang sahabat Nabi nama dia Abu Darda. Ya, Abu Darda kata Nabi pesan dekat kami. Nabi pesan kepada kami, siapa yang selawat kepada Nabi 10 kali pagi, 10 kali petang, Nabi akan bagi syafaat. Istiqamah, tuan-tuan. Ni pagi-pagi ni sambil jalan bilang 10 kali. Petang nanti 10 kali buat setiap hari. Kan payah, tuan-tuan. Kalau kita salam tadi memang confirm banyak. Lepas solat subuh sallallahu alaihi Muhammad, confirm lah banyak kan. Tapi ada setengah orang mulut dia berat, tuan-tuan. Orang selawat dia sembang ke. Mulut dia berat, nak selawat payah. Apa asal? Selawat ke, tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak, lebih dari 10 kita. Subhanallah. Baik, kemudian tuan-tuan, selain daripada syafaat Nabi ni, kata Imam Qurtubi, ada syafaat yang lain. Apa dia syafaat lain? Syafaat para nabi-nabi yang lain, malaikat, siddiqin, syuhada, ulama-ulama, ya, hafiz Quran, orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh. Macam mana, tuan-tuan? Mari kita tengok dalil-dalil dia. Ya, tuan-tuan. Baik. Dalam sepotong hadis, ya, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia cerita, ni hadis riwayat Imam Ahmad. Ni cerita Sayyidina Abu Bakar. Dia kata Nabi SAW bersabda, ya, Nabi dalam doa dia, dia kata, wahai Tuhanku, engkau tidak menjadikan aku sebagai junjungan anak Adam, tapi engkau kata Nabi, ya Allah, engkau telah menjadikan aku ni sebagai junjungan anak Adam. Maknanya aku ni Rasul yang paling kau muliakan. Tapi aku tak bangga, ya Allah, ya, tak jadikan aku sombong. Ya Allah, kau juga menjadikan aku orang pertama bangkit keluar daripada kubur pada hari kiamat. Tapi ya Allah, aku tidak megah dengannya, ya Allah. Ya Allah, ya. Kemudian, ya Allah, di padang mahsyar besok,
haud telaga aku, ya, kau jadikan umat aku dapat minum dengan jumlah yang begitu ramai, sehingga jumlahnya kalaulah orang daripada Sana'a dan Ailah tu sampai pun mampu, telaga tu dapat menampungnya begitu ramai. Kemudian tuan-tuan, dipanggillah para nabi. Datanglah seorang nabi bersama dengan orang ramai. Ada yang datang dengan umat hanya 5 atau 6 orang. Ada nabi yang sama, tak ada umat, sama sekali tak ada umat, datang seorang dia. Ada nabi yang datang dengan ramai, ada sikit, gitulah. Dan para nabi ini, kata Nabi, akan mampu memberikan syafaat kepada umat mereka masing-masing. Kemudian Nabi pun cerita, Nabi kata akan dipanggil para siddiq. Siddiq ni tuan-tuan, para sahabat yang bersama dengan Nabi membenarkan ajaran Nabi. Ya tuan-tuan, siddiq ini akan dipanggil dan duduk. Mereka ni membenarkan para nabi, lalu dibenarkan mereka untuk memberi syafaat kepada sanak saudara kaum keluarga mereka. Kemudian dipanggil pula, kata Nabi, para syuhada. Maka para syuhada itu juga dibenarkan memberikan syafaat pada siapa yang mereka kehendaki. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan, untung kalau ada anak-anak kita ni tuan-tuan, mereka yang pernah menjadi pejuang-pejuang berjuang di jalan Allah, mati syahid. Di zaman kita sekarang ni, kita nak pergi perang dekat Palestin tak boleh kan? Jadilah sekurang-kurangnya mereka yang syuhada ni orang yang buat kerja untuk agama. Anak-anak kita ni kena train supaya suka buat kerja untuk agama, tuan-tuan. Dan dalam hati kita kena tanam satu semangat. Kalau berlaku apa-apa pada negara yang kita cintai, agama ni, kita akan, tuan-tuan, latih anak-anak kita dan kita sendiri menjadi pejuang-pejuang yang berani untuk mempertahankan agama, negara, tanah air yang kita cintai habis-habisan. Sebab inilah, tuan-tuan, fast track untuk masuk ke dalam syurga. Fast track, tuan-tuan. Fast track untuk kita tolong sanak saudara kita yang lain. Betul, orang Islam kena berani. Saya, tuan-tuan, saya selalu kempen budak-budak di sekolah saya supaya jadi budak yang berani. Dan budak-budak ni kena prepare. Dia kena masuk kadet remaja sekolah kan. Dia kena masuk, kalau kata kat universiti, adalah tuan-tuan yang apa dia panggil, rotu kan. Dia ada masuk kan. Dia kena masuk. Dia kena masuk silat. Dia kena masuk taekwondo. Budak-budak kita tak suka yang tu. Silat tak suka masuk budak kita. Allahu Akbar. Padahal Allah suruh, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Hendaklah kamu siap siaga. Anak kita jangan pula berlaku masalah perang ke apa semua, baru masa tu tanya, kat mana kelas taekwondo nak daftar? Tak boleh dah, tak. Dia kena prepare, tuan-tuan kan. Dia kena prepare. Sebab orang kafir, tuan-tuan, dia prepare. Oh, dia masuk gangster, kongsi gelap. Ya Allah, apa? Gihin Kaisan ke perlu kan, tuan-tuan. Sekarang lainlah kumpulan tu. Kongsi gelap tu, tuan-tuan, dia ready untuk gaduh. Dia ready untuk berperang. Oh, lu langsi, lu mati. Oh, jangan main. Dia cakap kat polis, oh, jangan main. Tu yang semalam tendang driver bah tu, oh, jangan main. Tuan-tuan, dia masuk tendang driver bah, lu panggil polis buat tak helan mah. Dia masuk balai polis, oh, dia mengamuk, tuan-tuan. Dia tengok polis, lu langsi, lu mati. Polis tu, tuan-tuan. Jangan main. Allahu Akbar. Tu baru satu jenis. Tuan-tuan, popok ni masuk kongsi gelap. Saya tak suruh tuan-tuan masuk kongsi gelap. Kita orang Islam tak ada kongsi gelap. Kita kongsi terang-terang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak main gelap-gelap, tuan-tuan. Kita ni, tuan-tuan, sungguh bukan nak bergaduh, tapi bersiap siaga. Ni kita ni, tuan-tuan, kalaulah kata kerajaan kita membenarkan kerajaan mujahidin untuk pergi ke Afghanistan, pergi ke Palestin ke, kerajaan kata siapa nak daftar boleh. Agak-agak tuan-tuan berani daftar ni. Ada yang berani pun reject. Semput, tuan-tuan. Suruh bawa beg sendiri tak larat. Ni kita nak pergi Mekah, orang Melayu, tuan-tuan. Kalau batuk Melayu tu, tuan-tuan kan. Kalau Melayu balik Mekah, confirm ada batuk, confirm ada lelah kan. Betul tak, tuan-tuan? Balik Mekah kita bawa apa? Selain daripada tamar air zam-zam, apa kita bawa balik? Batuk lah, tuan-tuan. Ada saya jumpa sahabat semalam kan, dia balik 18 hari bulan 12, batuk tak habis lagi.
Suara tak ada Ustaz. Saya kata saya balik 22. Alhamdulillah lah. Allah jaga sebab saya balik nak berceramah. Saya doa kepada Allah Ta'ala, janganlah kan. Kalau saya balik 22, saya ceramah 23. Saya balik tu 23 tu ada ceramah tak? Balik 23, 24, 25 kan. Balik Kedah, dia orang susun. Saya pun kata, ya Allah, kalau aku batuk demam ni macam mana nak pergi. Tapi tawakal Allah. Orang minta, kita terima je tarikh. Minta, ya Allah, jangan aku buat ni kan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Itu semua kerja Allah Ta'ala. Kita balik-balik Mekah demam, biasa. Ada sahabat balik kena kuarantin pula, tuan-tuan. Sungguh. Kuat kan Mekah ni? Kita lemah badan kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya malam nak balik tu, sahabat ajak panjang Gua Hira. Anak-anak buah kita lah. Saya bawa jemaah dengan Ustaz Aslin, tuan-tuan kan. Ustaz Aslin demam. Tuan-tuan. Ustaz Aslin demam. Saya Alhamdulillah tak demam. Kan, petua orang tua-tua sana, dia katakan lagi Mekah kena banyak minum yogurt tu, tuan-tuan, susu masak. Saya bawa madu kelulut, tuan-tuan, sebotol. Bawa madu kelulut. Kalau orang bawa madu kelulut dan madu asli, confirm lagi sihat, tuan-tuan. Oh kan, Allahu Akbar. Tapi kita bawa madu kelulut je, tuan-tuan. Oh, rumah saya beringat selalu bawa madu kelulut. Bawa madu kelulut, minum malam-malam nak tidur minum. Kuranglah batuk, alhamdulillah kan. Alhamdulillah Allah bagi sihat. Tuan-tuan ni. Tapi malam nak balik tu, kawan-kawan kata, Ustaz je kita panjat Gua Hira lah nak balik lah. Oh, saya kata minta maaf lah. Saya tak larat dah kan. Tadi petang, tadi kita selesai umrah terakhir. Umrah yang ketiga. Malam dia ajak panjat Gua Hira. Sorry lah, saya kata tak larat lah. Mula-mula, saya cadang nak bawa juga. Jemaah minta maaf lah kata. Saya tak boleh jalan dah ni kan. Nak krem lah kan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Baru nak panjat Gua Hira aja. Macam mana kalau perang, tuan-tuan, di perbatasan, turun gunung apa semua. Oh, tuan-tuan, askar kita bawa beg kami besar. Kita nak naik Gua Hira bawa air mineral sebotol je. Pun tak larat dah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Teruknya kita kan. Lepas tu dia kata, tukar agenda Ustaz. Tukar agenda apa? Makan daging unta pula Ustaz. Nasi unta. Nasi unta pun tak lalu dah, saya katakan. Sebab apa? Tak larat dah ni. Nak keren kaki ni, nak pergi jalan nak nasi unta pun tak larat dah. Allahu Akbar. Kita lemahnya, tuan-tuan. Jadi Allah suruh kita ni, tuan-tuan, supaya kita bersiap siaga. Kena ada, tuan-tuan. Kelas-kelas, tuan-tuan, kena hadir lah. Tomoy, tak tomoy apa semua. Bukan nak perang, tapi kena prepare. Allah suruh dengan kuah, dengan kekuatan. Apa yang kamu mampu, apa yang kita mampu, kena, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat ni syafaat syuhada. Ya, orang mati syahid akan memberikan syafaat pada sanak saudara kaum keluarga dia. Baik, kemudian yang kedua, tuan-tuan, syafaat daripada para alim ulama. Ni kata-kata Saidina Osman Ibnu Affan. Dia kata bahawa Nabi pernah cerita kepada sahabat-sahabat ni. Saidina Osman meriwayatkan bahawa satu hari kata dia, Nabi bersabda kepada kami, ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat pada hari akhirat: para nabi, para ulama dan para syuhada. Ni hadis riwayat Ibnu Majah. Betul, tuan-tuan, kita duduk dalam dunia berdampinglah dengan para alim ulama. Kita kasihlah kepada para alim ulama. Para alim ulama ni, tuan-tuan, Nabi pesan mereka ini al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris para nabi. Kita, tuan-tuan, nak syafaat nabi, nak syafaat ulama, tapi anti ulama. Macam mana, tuan-tuan? Ada orang kata ulama pun tak tentu pergi masuk syurga Ustaz. Kan, betul, tuan-tuan. Yang confirm masuk syurga nabi, kan? Dan juga orang-orang yang nabi jamin. Yang lain tak confirm. Tapi, tuan-tuan, insya-Allah ulama lah yang aula, layak untuk ke syurga daripada kita ni. Kalau ulama pun tak lepas, kita lagi teruk, tuan-tuan. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, kena ziarah alim ulama, kena sayang alim ulama dan doakan, sangka baik dengan alim ulama banyak ni. Kita kadang-kadang dengan alim ulama sangka buruk. Ulama baru naik Mercedes, kita kata ulama dunia dah. Oh, tuan-tuan, padahal Mercedes tu anak dia bawa. Contoh kan, tuan-tuan. Payuh juga ada orang hentam, dia kata ulama tak boleh naik Mercedes, kena naik kancil je. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila ulama naik Belfire pun dia kondeh, tuan-tuan. Ulama boleh naik apa saja, tak ada masalah, tuan-tuan. Asalkan dia tidak riak, kan. Kadang-kadang, tuan-tuan, ada kawan-kawan saya ni, tutup guru ni, rumah dia nak pergi kuliah bukan dekat macam saya nak sampai sini, tuan-tuan, lebih kurang 60 km daripada Kuala Selangor, kan. Anak saya bawa tadi lebih kurang 120 130 gitu ya.
Itu alza tuan-tuan, melambung-lambung. Kan? Kalau saya beli Mercedes bagi anak saya bawa, tak tahu tuan-tuan, sampai 30 minit 20 minit je sampai. Kan? Lepas tu saya tak berani beli Mercedes kan. Alza cukuplah melambung tu, kira boleh dia slow balik kan. Allah Akbar. Memang tuan-tuan, pagi-pagi nak sampai tempat tuan-tuan kan, jauh kan. Ada kawan-kawan saya daripada Pahang mana datang sini kan, jauh tuan-tuan. Pakai kereta Wira, mati tengah jalan. Orang tunggu mana ustaz? Ustaz duduk dalam gaung tunggu sana, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sungguh, tuan-tuan. Jadi boleh, tak ada masalah. Jadi sangka baiklah dengan alim ulama ni, tuan-tuan. Jangan condemn, jangan maki hamut dan sebagainya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Insya-Allah. Dan kita kena ziarah para alim ulama. Itu saya balik Kedah. Saya pergi ceramah di Kampung Naka. Kampung Naka. Selalu-lalu saya tengok ada pondok sebelum Kampung Naka tu. Saya kata kat anak saya, jom kita kona cari Tok Guru dulu kan. Di situ ada satu ulama hebat, nama Tok Guru Haji Abdullah. Ulama lama-lama ni kan. Saya kata jom kita kona dulu. Pergi jumpa Tok Guru, salam-salam dengan Tok Guru, suruh Tok Guru doakan untuk anak-anak kan. Bawa tuan-tuan. Tok Guru tak kenal kita, kita kenal Tok Guru. Jadilah anak kita kenal Tok Guru, bawa jumpa. Saya tuan-tuan dulu, saya selalu cerita, saya ni tuan-tuan bukan rajin sangat, bukan baik sangat. Tapi Tok Guru suka tepuk kepala saya. Kan? Dulu saya ni tuan-tuan, kerja saya, khidmat saya kat kampung. Hari Selasa, saya ni balik sekolah, saya pergi ambil Tok Guru di rumah dia. Ada Tuan Guru, nama Tuan Guru Haji Kasim. Dia mengajar kelas petang, pukul 3 sampailah asar di masjid kampung saya. Bapa saya Tok Imam. Jadi anak Tok Imam lah kena pergi ambil. Saya pergi ambil tuan-tuan. Naik motor tu pergi rumah Tok Guru. Saya pergi ambil tuan-tuan. Balik sekolah. Sampai rumah mandi-mandi tu siap. Lepas solat terus pergi ambil Tok Guru. Nak naik motor tu Tok Guru akan tepuk belakang, tepuk kepala. Oh baguslah. Tok Guru suka tepuk kepala ni. Oh baguslah anak Tok Imam ni. Beradon budak ni dia tu beradon. Saya pun tak faham sampai sekarang apa makna beradon ni kan. Tok Guru suka sebut tu. Allah baguslah anak Tok Imam. Bagus cik mai ambil Tok Cik. Dia bahasakan diri Tok Cik kan. Oh dia tepuk kan. Tiap-tiap kali dia tepuk dia akan doa kan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya ni bawa Tok Guru sampai tu kadang-kadang mengaji ingat pun. Bawa Tok Guru kita duduk luar budak-budak kan tuan-tuan. Kan. Duduk Tok Guru mengajar apa tak tahu, kadang-kadang terlelap. Lepas tu asar solat. Lepas solat habis tu bawa dia hantar balik tuan-tuan kan. Tapi boleh kau jadi ustaz tuan-tuan. Kalau saya bawa tuan-tuan dulu orang lagi tengok wayang jahanam saya tuan-tuan. Allahu Akbar. Nasib baik saya bawa tuan-tuan Tok Guru pergi masjid. Allahu Akbar. Didik anak kita tuan-tuan kenal. Kat Kuala Selangor ni baru ni bagus tuan-tuan, dia orang buat satu konvoi. Konvoi rombongan pergi Patani ziarah ulama-ulama dekat Patani. Nah baru ni bulan 2 ni ada sahabat-sahabat saya, Ustaz Dr. Ashraf, Ustaz Izzat ni, dia orang ajak saya tapi saya tak boleh pergi ikut sebab saya sekolah kan. Dia orang nak konvoi ke Indonesia. Tuan-tuan, nak bawa kereta nak pergi ziarah Pak Kiai ni. Kan dia orang tengah planning bulan 2 nanti dengan sahabat-sahabat ni kan. Dia orang nak bawa kereta, bawa van lah kan, pusing pergi tiap-tiap pondok ni. Kalau orang biasa dia tak suka. Allah apa barang bro, nak pergi tengok pondok-pondok ni, pergi pantai Bali lah bro, astagfirullahalazim kan. Ni pergi pondok-pondok tuan-tuan. Saya teringin sangat nak pergi tapi kita sekolah kan. Kalau tuan-tuan ada peluang pecah-pecah buat grup macam ni, ziarah kan, jumpa ulama-ulama ni. Kita tak tahu mana satu ulama yang akan tolong kita bagi syafaat. Jumpa tuan-tuan, pergi dengar kuliah dia kan. Dengarlah kuliah, mengantuk-mengantuk pegagah-gagah lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang keempat tuan-tuan Nabi ni, kita syafaat para malaikat. Allahu Akbar. Dalam hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi, para malaikat juga akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Tuan-tuan, para nabi diberi izin untuk memberi syafaat. Orang mukmin diizinkan untuk memberikan syafaat. Tuan-tuan, semua ni Allah izinkan. Jadi sebab tu kita kena rajin tuan-tuan duduk dalam majlis yang malaikat suka duduk. Ni macam majlis ilmu, malaikat suka duduk kan. Malaikat ni banyak dalam majlis ilmu, maka dia akan tolong kita. Dia kenal muka kita. Lepas tu pakai pakaian jangan busuk, pakai minyak wangi. Tuan-tuan, kita selalu kita panggil malaikat ke panggil jin tuan-tuan? Panggil jin, kita perasap diri kita.
berasap ni tuan-tuan, jin lah tuan-tuan. Kita banyak berasap dengan Marlboro, bensin terhegeh-hegeh, Rosemont Polmol, berasap itu panggil jin tuan-tuan. Kita kena pakai minyak atar, minyak wangi bersih, insya-Allah malaikat akan datang. Ya tuan-tuan. Dan terakhir tuan-tuan ni, syafaat daripada orang-orang mukmin. Ya, syafaat daripada orang yang mukmin. Satu hari Abu Umamah Al-Bahili kata, dia kata Nabi SAW sebut, Nabi kata sesungguhnya akan masuk syurga di kalangan kamu dengan syafaat satu orang mukmin, dengan syafaat orang mukmin yang bukan Nabi, di mana dia mampu membantu penduduk dua kabilah, kabilah Rabi'ah, Bani Mudar, dia boleh tolong. Nabi SAW cerita ada satu orang yang boleh tolong sampai dua kabilah. Kan? Mukmin. Doa dia Allah terima. Doa dia Allah terima. Ni tuan-tuan orang mukmin yang wali ya. Orang soleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Ya, Nabi kata ada orang yang dapat memberi syafaat kepada kaum dia, kepada sanak saudara dia, jumlah yang lebih banyak daripada Bani Mudar, ya. Dia akan bagi syafaat. Dan ada orang akan dapat memberi syafaat pada ahli keluarganya, ya, sesuai syafaat itu dengan kadar amalan masing-masing. Bila dia lepas masuk syurga, dia doa, Allah terima balik permintaan dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, diceritakan oleh Anas bin Malik, dia kata orang ahli neraka ni akan dibariskan. Kemudian penghuni syurga akan melintah di hadapan mereka. Lalu seseorang daripada ahli neraka tadi kata, fulan, adakah engkau tak kenal aku? Dulu kita ni adik-beradik kawan. Dulu aku pernah tolong kamu. Dulu kamu singgah rumah aku yang belanja kamu minum. Itulah macam-macam. Ada yang kata pula, dulu kamu singgah rumah aku. Akulah yang selalu bagi air untuk kamu wuduk. Lalu dia pun doa minta pada Allah, ya Allah, memang orang ni baik, tolong aku ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya diterima permintaannya sehingga Allah masukkan juga orang tersebut ke dalam syurga. Itu orang mukmin. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya. Baik. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada satu hadis Nabi yang kita boleh pakat-pakat tolong. Ya, kita boleh pakat-pakat tolong. Iaitu bila ada orang mati. Ya tuan-tuan, bila ada orang meninggal, Nabi SAW pesan. Ni hadis sahih Muslim. Nabi kata, ma min muslim, tidak ada satu orang muslim yang mut, ya, dia mati. Kemudian bila dia mati, disolatkan jenazah dia oleh 40 orang yang beriman. 40 orang yang beriman, yang tidak mensyirikkan Allah, melainkan pasti Allah kabulkan syafaat mereka. Tuan-tuan, ni hadis sahih. Baru ni ada satu tu imam meninggal, Kuala Selangor. Ya tuan-tuan, imam Masjid Pematang meninggal. Imam ni saya suka cerita sebab dia baik sangat. Dia macam abang lah kat saya tuan-tuan. Saya duduk situ dulu di Kuala Selangor ni, dia jadi Bilal. Jadi baiklah dengan kami solat kat situ kan. Saya bawa budak-budak SMKA semua solat kata dia jadi Bilal. Sejak 1996 tu saya sampai memang dia dah Bilal dah. Lepas tu bila Bilal mati bertukar, dia jadi imam pula tuan-tuan kan. Dia ni seorang yang sangat baik dan sangat pemurah. Dia biasa cari ustaz-ustaz ni ajak makan pagi-pagi. Dia tak boleh sarapan seorang, dia nak ajak ustaz sarapan dengan dia. Kan? Dia biasa kalau ada ustaz kuliah subuh ni, dia tunggu, jom, dia kata ustaz sarapan. Kan? Ada baru ni masa dia meninggal tu satu orang, tuan-tuan, orang kawan dia yang kaki dia cacat lah, kena potong kaki. Kawan tu duduk menung. Lepas tu dia kata apa, siapalah nak ajak aku mak sarapan pagi pula, dia tu. Hari-hari dia datang ambil aku sarapan. Subhanallah tuan-tuan. Orang ni cacat tuan-tuan. Orang ni kena potong kaki lah. Dia kata hari-hari tu imam ni balik masjid singgah jumpa rumah dia, ajak dia pergi sarapan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mana dia tu imam boleh buat gitu? Dia kata Allahu Akbar. Dia kata siapalah nak ajak aku pula nak pergi makan. Allahu Akbar, sedih saya dengar tuan-tuan. Saya nak cerita tuan-tuan, saya ziarah dia waktu Zuhur. Belum masuk Zuhur ni ziarah, hospital buka pukul 12.30 tu kan.
Saya ziarah duduk sembang, dia dalam keadaan tak sedar tak sedar gitu kan. Dia duduk, dia makan pun dalam keadaan dia baring. Macam tak sedar. Tiba-tiba tepat pukul 12.50 dia bangun. Dia bangun ni. Dia bangun tu dalam keadaan nak berjalan, tapi dia tak boleh jalan. Isteri dia pegang, bang nak ke mana bang? Solat. Allahu Akbar. Dia tak bercakap, tapi dia cakap solat kan. Sebab bini dia kata, ustaz, ini time dia mandi untuk pergi masjid. Inilah rutin dia sejak daripada belum jadi Bilal sampai dia Bilal sampai dia ni rutin. Tengah hari dia akan pasti mandi dulu pergi masjid. Dia tunjuk, cakap tak apa boleh kan. Tapi solat tu jelas. Kan? Solat. Allahu Akbar. Anak dia pun bawa bubuh kursi roda tu pergi mandi kan. Nak pergi masjid tak boleh kan. Solat atas tu. Asar tu ustaz, dia kata bini dia solat jadi imam. Suruh bini ikut belakang kan. Tapi bacanya kuat lah. Dalam pejam mata dia baca kuat. Lepas tu, lepas maghrib tu dia diam. Dia solat dalam keadaan diam gitu. Lepas isyak tu tak boleh cakap dah. Meninggal. Waktu pagi. Kata tuan, subhanallah. Rahimahullah. Saya pergi rumah dia tuan-tuan. Ramai orang kampung. Saya kata kat orang kampung sekalian. Saya kata, pakat-pakat ambil wudu. Kita solatkan dia di rumah dia. Kita solat sama-sama. Sebab Nabi kata kalau ada 40 orang yang datang ikhlas solatkan jenazah, pasti dia akan diberi syafaat kan. Saya kata kita ni ramai ni, confirm ikhlas ni, yang datang semua kasih kat dia. Dia anak angkat ramai, anak dia pun ramai. Anak dia 12 orang tuan-tuan kan. Anak angkat dia pun ramai. Dan dia suka tolong orang, subhanallah kan. Anak qaryah pun ramai. Saya kata kita solat sama-sama kat sini kan. Solat sama-sama ramai, alhamdulillah. Saya duk bilang tuan-tuan, laki-laki perempuan semua solat, subhanallah. Beratus orang kat solat kat rumah dia, subhanallah. Sebab kita bila solat jenazah, apa kita minta? Allahumma, ya Allah, anta rabbuh, engkau lah Tuhannya, anta khalaqtah, engkau ciptakan dia, anta hadaitahu lil Islam, engkau lah yang memberi hidayah sampai dia masuk Islam, wa anta a'lamu bi sirriyati wa alaniyati, kau kenal dia zahir batin, terang sembunyi, semua kau kenal. Wa anta qabatta ruhah, kau lah yang cabut nyawa dia. Jina raghibina syafa'atallah, kami datang ya Allah, kami minta sangat-sangat untuk membantu dia, memberi syafaat. Ya Allah, jina raghibina syafa'atallah faghfir lana walah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan dia juga ya Allah. InsyaAllah doa itu akan didengar oleh Allah, akan dimustajabkan oleh Allah, InsyaAllah. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, InsyaAllah itu antara yang kita nak cerita. Syafaat ni milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita InsyaAllah kalau kita buat apa yang disuruh oleh Allah, kita akan dapat syafaat ini pada hari akhirat, InsyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Dan sebelum tutup tuan-tuan, macam biasalah saya kalau datang tempat tuan-tuan ni, saya bawa hajat orang lain, iaitu hajat daripada pihak Seri T Kuala Selangor. Seri T Sekolah Rendah Islam Teras Integrasi. Dan tuan-tuan, Seri T ni Sekolah Rendah Islam, sekarang dia orang tukar jadi Tahfiz Integrasi Darul Amilin Kuala Selangor. Ya tuan-tuan, sekolah tu baru tubuh tahun ni, baru operasi. Tapi alhamdulillah ada satu hamba Allah, dia dah wakafkan tanah dia di Kuala Selangor, minta supaya kita buat sekolah tempat dia, tapak dia tu. Sekarang kita sewa kan, kita sewa bangunan, bayar sewa bulanan. Dia kata ustaz, dalam tempoh 2 tahun ni kita sewa, jadi minta supaya siapkan bangunan tempat dia. Tuan-tuan, kita dah lantik kontraktor pergi tengok apa semua dah. Cuma kita nak cari dana tu lah. Saya, Ustaz Aslin dan Ustaz Rosli dilantik sebagai pencari dana. Kan? Kami dilantik untuk cari dana dan diamanahkan untuk cari 1 juta. Tuan-tuan kan, untuk cari 1 juta. Yang baru dapat kami cari baru 10,000. 10,000, maknanya kami ada tanggungjawab 990,000 lagi kena cari, tuan-tuan. Jadi tiap-tiap kali saya, Ustaz Aslin, Ustaz Rosli pergi kuliah ni, insya-Allah kita akan war-warkan. Jadi insya-Allah pagi ni kalau tuan-tuan nak tolong kami untuk sama-sama tegakkan Seri T ni, insya-Allah boleh penuhkan. Tu ada 2 tabung, tuan-tuan penuhkan 2-2 pun boleh, tak ada masalah kan. Penuhkan insya-Allah untuk sama-sama kita
naikkan bangunan tersebut. Kerja kami ni war-warkan, bagi tahu pada tuan-tuan kerja tuan-tuan fill in the blank. InsyaAllah tuan-tuan kan, InsyaAllah sama-sama kita cari pahala. Itu saja, minta maaf kalau salah dan silap, tersasar, terasul dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang baik dapat kita jadikan sebagai panduan, dan kita jadikan sebagai tuan-tuan sebagai bimbingan untuk kita mencapai mardhatillah insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.